أستغفر الله العظيم الذي قيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukru lillah. Pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang berpanjangan, yang begitu banyak, yang tidak terhitung, yang dilimpahkan Allah kepada kita semua. Maka nikmat-nikmat itu wajiblah disyukuri oleh kita, ya. Dan Allah Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, maka kami pasti akan menambahkan lagi, yakni nikmat-nikmat kurniaan kami. Jadi syukur itu adalah dengan cara kita ini menggunakan segala nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita dengan cara yang betul, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, pada malam ini kita dapat bersama lagi, ya, untuk kita menyambung lagi perbincangan di dalam mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Baik, kita masih bincang di dalam mentadabbur surah Al-Baqarah, dan kita menyambung pada malam ini ayat yang ke-177, ya, 177. Rasanya malam ni satu ayat je lah, ya, sebab ayat ni agak panjang, dan tafsiran ayatnya pun agak panjang, ya, agak panjang yang diberikan oleh para ulama tafsir, insyaAllah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. Maksudnya, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian nabi. Dan kebajikan itu juga ialah mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi. Dan kebajikan itu juga ialah mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, yakni benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Imam At-Tabari dan Ibnul Munzir meriwayatkan daripada Qatadah bahawa diceritakan kepada kami ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah itu amal kebajikan. Apakah yang dikatakan amal kebaikan atau amal kebajikan? Lalu turunlah ayat ini. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum, sehinggalah ke akhir ayat. Begitu juga menurut riwayat daripada Abdul Razak, juga daripada Qatadah, menceritakan bahawa orang-orang Yahudi bersembahyang menghadap ke arah barat, manakala orang-orang Nasrani, yakni orang-orang Kristian, bersembahyang menghadap ke arah timur. Bahkan apabila Allah Subhanahu wa taala menukar kiblat daripada menghadap ke arah Baitul Maqdis, ditukar menghadap ke arah Kaabah, maka orang-orang Yahudi mempertikaikan arah kiblat sembahyang orang-orang Islam. Maka diturunkan ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah, sehingga ke akhir ayat. Bukanlah kebajikan itu ialah dengan menghadapkan wajah kamu ke arah barat ataupun ke arah timur, tapi yang dikatakan amal kebajikan itu ialah orang yang benar-benar beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, dengan malaikat dan seterusnya. Itu adalah riwayat berkaitan sebab turun ayat 177 surah Al-Baqarah.
Baik, kita melihat tafsiran ayat-ayat ini. Seperti yang disebutkan tadi bahawa isu penukaran kiblat ya daripada arah Baitul Maqdis ke arah Kaabah yang berada di Makkah Al-Mukarramah telah menjadi satu fitnah yang besar di kalangan Ahlul Kitab, di kalangan ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka berpandangan bahawa orang-orang Yahudi berpandangan bahawa mereka mesti dalam solat tu mesti menghadap ke arah timur, yakni ke arah barat, yakni ke arah Baitul Maqdis, manakala orang-orang Kristian ke arah timur. Manakala orang-orang Islam menyatakan bahawa sembahyang itu tidak boleh dihadapkan melainkan ke arah yang diperintahkan oleh Allah. Iaitulah Allah Ta'ala memerintahkan supaya Nabi SAW dan orang-orang Islam menghadap ke arah Kaabah, iaitulah kiblat, kiblat sembahyang bapa kepada segala Nabi, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa yang dikatakan kebajikan itu, yang dikatakan kebaikan itu bukan sekadar menghadap kepada satu arah yang tertentu. Maksudnya bila menghadap ke arah tu, ke arah Baitul Maqdis contohnya, maka barulah sembahyang ataupun ibadah itu diterima. Tidak. Tetapi yang dikatakan kebajikan yang sebenar-benarnya itu ialah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah berimannya seseorang dengan iman yang sebenar-benarnya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para malaikatnya, kepada hari kiamat, dengan iman yang sebenar yang disertakan dengan amal-amal yang saleh. Barulah itulah kebajikan yang sebenar-benarnya, suatu amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat ini tuan-tuan, kalau kita lihat para alim ulama telah menjadikan ayat ini sebagai ayat yang dijadikan asas. Contohnya kalau kita membaca tentang tulisan yang pernah ditulis oleh seorang guru berkaitan dengan negara berkebajikan, negara berkebajikan, maka asas kepada negara berkebajikan ini ialah ayat ini tuan-tuan, ayat 177 surah Al-Baqarah. Bahkan di dalam membentuk seorang Muslim yang benar-benar melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal kebajikan, asasnya juga adalah ayat ini tuan-tuan. Jadi untuk kita mengukur diri kita ini, adakah kita ini benar-benar melakukan suatu kebaikan atau kebajikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat inilah yang perlu dirujuk oleh kita. Masyarakat Islam, masyarakat yang berkebajikan, masyarakat Islam juga hendaklah didasari kepada ayat ini, ayat yang Allah Ta'ala sebut secara umum. Bahkan kalau kita lihat, ayat ini telah menggambarkan keseluruhan kandungan Al-Quran itu sendiri, yang mencakupi perkara yang berkaitan dengan akidahnya, ibadahnya dan juga akhlak, ataupun berkaitan dengan akidahnya, ibadah, syariah dan juga akhlak. Semuanya ada disebut Allah di dalam satu ayat 177 surah Al-Baqarah ini. Maka diterangkan kepada kita di dalam ayat ini, yang dikatakan kebajikan yang sebenar-benarnya itu, yang pertamanya ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada di sana sesuatu yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, iman yang mana apabila ianya tertanam kukuh dalam jiwa seseorang, maka seseorang itu akan merasa dirinya adalah seorang yang mulia dan tinggi. Bukan kerana dia sombong, tidak tuan-tuan. Kenapa dikatakan dia akan merasa mulia dan tinggi? Kerana apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dia menyatakan kehambaan dirinya yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada waktu itu dia tidak akan tunduk kepada mana-mana manusia di muka bumi ini. Dia tidak akan tunduk kepada mana-mana manusia melainkan kepada manusia yang diperintahkan oleh Allah. Itu lain. Dan dia akan menyedari, dia akan menginsafi bahawa tidak ada seseorang pun di muka bumi ini yang memiliki kuasa, disebut oleh ulama sultatut tasyri', kuasa untuk mensyariatkan hukum, hak untuk menentukan suatu hukum, suatu undang-undang ke atas dirinya, kerana dia menyadari bahawa hakut tasyri', hak untuk mensyariatkan hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang mana akan menjadikan dirinya merasa tenang, dia akan merasa kuat di dalam hidup dunia ini. Kenapa? Kerana dia bergantung kepada Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa atas segala-galanya. Dia yakin dengan Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah merasa putus asa dalam hidupnya. Dia tak akan pernah putus harapan. Ini apabila orang itu beriman kepada Allah, maka dia menjadi seorang yang benar-benar merdeka. Dia akan bebas. Dia akan menjadi seorang yang kuat, seorang yang mampu menghadapi apa jua cabaran di dalam hidup dia. Macam kita hari inilah tuan-tuan. Bila kita diuji dengan virus ni, dengan virus COVID-19 ni, maka bagi kita orang yang beriman, satu sudut kita melihat ianya adalah merupakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian ini ada beberapa sebab lah kenapa Allah Ta'ala kenakan ujian. Antara sebab ujian itu adalah untuk Allah Ta'ala menyedarkan kita, menginsafkan kita, supaya kita ni muhasabah diri kita, tak kok kita ni ada buat salah silap tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala beri ingat kepada kita dengan diturunkan musibah. Dalam keadaan Allah Ta'ala beri musibah pun masih duduk berhibur lagi tak? Masih duduk lara lagi tuan-tuan, begitu dan begini. Baik. Jadi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghasilkan ketenangan jiwa kepada seseorang. Sebab tu dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu dan yang hati mereka itu tenang dengan mengingati Allah, dengan zikrullah. Ingatlah, dengan zikrullah, dengan mengingati Allah itu hati-hati akan menjadi tenang. Jadi kita tahu bila ujian kita wajib sabar. Kita wajib redha, dan seterusnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal tu bukan serah macam tu, maknanya kena ada usaha. Sebab tu pihak
pihak kerajaan tu buatlah usaha yang tuan-tuan, SOP tu usahalah tu ikhtiar, termasuk dalam pengertian tawakal ala Allah. Ya, selebihnya kita berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah. Kerana segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, beriman kepada Allah. Jadi beriman pada Allah, kalau kita nak terangkan satu malam pun tak selesai tuan-tuan ya, maknanya dengan pengertiannya yang luas. Jadi kita kena beriman, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah taala memperkenalkan dirinya melalui Asmaullahul Husna. Para ulama menerangkan tentang zat Allah itu, tentang sifat-sifat Allah melalui sifat 20 dan seumpamanya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kemudian Allah taala menyatakan wal yaumil akhir, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Yang keduanya adalah beriman dengan hari kiamat, dengan hari akhirat. Iaitulah kita percaya bahawa hari akhirat ini adalah tempat ataupun hari pembalasan, yaumiddin, maliki yaumiddin, hari pembalasan, hari di mana kita ini akan dihisab. Kemudian kemuncaknya kita akan dibalas oleh Allah yang dengan balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kita semasa hidup di dunia ini. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buat jahat akan dibalas dengan azab. Maka dengan beriman dengan hari kiamat ni, bagi kita orang-orang yang beriman ni, bila kita percaya dengan kewujudan hari kiamat, maka dengan percaya kepada kewujudan hari kiamat ini menjadi sebab, menjadi kita kata ialah sebab ataupun perkara yang memberikan motivasi kepada kita untuk kita ini beramal dengan amal-amal yang soleh dan menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi akhirat ni semua akan hadir tuan-tuan. Walau seberat zarah amal kebaikan kita akan hadir, tercatat di dalam buku catatan amalan kita. Begitulah sebaliknya amal-amal kejahatan, perbuatan maksiat yang kita buat, sama ada amalan tadi yang zahir maupun yang batin. Sama ada perbuatan kita tu berkait kita dengan Allah, ataupun kita dengan diri kita sendiri, ataupun kita ni dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Semuanya akan dihisab. Oleh sebab itulah orang yang beriman ni, bila dia beriman dengan hari akhirat tuan-tuan, dia akan menjaga setiap gerak laku dia. Lintasan hati dia pun dia jaga, ya, sampai begitu sekali. Kalau orang ni betul-betul yakin dengan kewujudan hari akhirat, orang yang beriman dengan hari akhirat ni tuan-tuan, dia tak akan sehingga dia tidak akan sama sekali berburuk sangka dengan sesama orang-orang Islam, ya, tidak akan berlaku su'zon, berburuk sangka, tak akan mengata orang, tak akan fitnah orang, tak akan ambil hak orang walaupun sekupang, walaupun 1 sen, ya. Dia tak akan jadi orang yang tamak, ya. Nanti akan disebut sifat-sifat amal-amal soleh sebahagiannya. Kenapa tuan-tuan dia menjadi orang yang sebegitu rupa, menjadi orang-orang yang benar-benar soleh? Kerana dia tahu bahawa apa saja yang dibuat dalam hidup dunia ni pasti akan hadir pada hari kiamat, dihisab dan akan dibalas. Sebab hari kiamat ni bukan hari untuk kita ni nak untuk buat amalan dah tuan-tuan. Bukan hari untuk kita beramal dah, hari kita ni nak terima balasan amalan, ya. Sebab tu orang-orang beriman ni, kalau betul dia beriman dengan hari akhirat tuan-tuan, dia akan jadi seorang yang pembersih. Contohlah nak, dia tak akan buang kulit coklat tu pun dia tak akan buang merata, tisu pun dia tak akan buang merata. Putus rokok jangan ceritalah, sebab tak isap rokok pun
Tapi orang kita kadang-kadang kat surau masjid pun penuh dengan botol rokok tak. Buang merata-rata. Udahlah hisap rokok, buang pula botol merata-rata. Sedangkan perbuatan dia buang merata-rata itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa. Dan dia kena ingat benda tu, perbuatan itu akan hadir dalam buku, dicatat dalam buku amal perbuatan dia. Baik. Jadi yang keduanya, yang dikatakan kebajikan yang sebenar-benarnya adalah orang itu beriman dengan hari akhirat, dengan iman yang sebenar-benar. Kata ulama bila sebut hari akhirat ni, dia bermula dengan mati lagi lah. Mula dengan mati tu. Walaupun mati tu dia baru alam barzah tu, tapi dia dah berpindah. Nabi sebut bahawa alam barzah ni adalah hentian pertama akhirat. Hentian pertama akhirat adalah alam barzakh. Jadi dia akan berpindah ke alam barzakh. Dalam alam barzakh ni pula adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur, kemudian berlakunya hari kiamat, hari kebangkitan, kemudian kita berkumpul di mahsyar, kemudian berlakunya hisab. Di sana adanya mizan, adanya titian sirat, adanya syurga neraka, dihisab, ditimbang amalan kita, adanya haud ataupun kolam Al-Kautsar. Ini semua termasuk di dalam pengertian beriman dengan hari akhirat. Kemudian disebutkan lagi yang ketiganya, beriman dengan para malaikat, yakni beriman dengan semua malaikat-malaikat yang wajib kita beriman dengannya, bahawa malaikat ini adalah ajsamun nuraniyah, adalah satu makhluk yang dicipta Allah daripada cahaya, yang Allah Ta'ala menugaskan malaikat ini dengan tugasan-tugasan tertentu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Malaikat ini antara sifat mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah menderhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan, dan mereka itu melaksanakan segala apa yang disuruh oleh Allah. Ini malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini di sana ada malaikat-malaikat yang namanya, contoh malaikat Jibril alaihi salam, yang tugasnya antaranya adalah menyampaikan wahyu. Dan ada malaikat Israfil, malaikat Izrail, malaikat Malik jaga neraka, malaikat Ridwan menjaga syurga, malaikat malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Raqib Atid, dan ada lagi malaikat-malaikat yang lain yang Allah Ta'ala, yang kita kena beriman dengan kewujudan mereka, dan mereka ini ditugaskan Allah dengan tugasan-tugasan yang tertentu. Yang keempatnya adalah beriman dengan disebut dalam ayat tadi, wal malaikati wal kitab, dan beriman dengan kitab-kitab samawi, yakni kesemua kitab-kitab yang diturunkan Allah. Sama ada kitab tu kitab yang empat, kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran, ataupun juga dengan suhuf suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, dan juga ramai lagi para nabi yang Allah Ta'ala kurniakan suhuf. Suhuf ni itulah helaian-helaian, maknanya wahyu yang diturunkan itu dalam bentuk lembaran-lembaran yang sedikit, tidak seperti Al-Quran yang begitu banyak. Jadi kita beriman dengan kesemuanya. Bagi kita orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut beriman secara khususnya dan beramal dengan kandungannya, iaitu kita wajib beriman dengan Al-Quran dan beramal dengan segala hukum syariat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran ini dia adalah kitab yang membatalkan syariat yang terkandung dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga sebagai
khatimul anbiya'i wal mursalin, penutup nabi-nabi dan rasul-rasul, maka Al-Quran tadi juga adalah menjadi kitab yang apabila manusia ini dituntut beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitulah mereka dituntut beriman dan beramal dengan Al-Quranul Karim. Itu secara umumnya. Bahkan di dalam ayat yang lain, contoh di awal surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut sifat orang-orang yang beriman, yang bertakwa ini, iaitulah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, iaitulah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yakni Al-Quran, dan dengan apa yang ada dengan kitab-kitab samawi dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Itu perkara yang keempat. Yang kelima adalah beriman wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman dengan nabi-nabi. Wajib juga orang yang dikatakan kebajikan yang sebenar itu ialah berimannya seseorang dengan kesemua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, tanpa membezakan keimanan seseorang itu kepada mereka. Kita tak membezakan iman kita dengan contoh dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Orang-orang Yahudi, mereka beriman dengan Nabi Musa, tapi mereka tidak mahu beriman dengan Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Kristian pula, mereka ini beriman dengan Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang benar-benar melakukan kebajikan yang iman mereka itu diterima oleh Allah, ialah mereka itu beriman tanpa membezakan antara kesemua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Sebagaimana yang selalu kita duk baca ayat dah, kita buat wirid itu, amanar rasulu bima, sehinggalah kita sampai pada ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, dan kami, orang yang beriman itu akan berkata, kami tidak membezakan seseorang pun di antara rasul-rasul. Ini kita ni tidak akan membezakan, iman kita tidak akan membezakan kesemua rasul-rasul itu. Bahkan kita beriman dengan kesemua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan beriman dengan nabi-nabi ini adalah juga untuk khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita juga beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadikan Nabi kita itu sebagai qudwah, sebagai contoh ikutan di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan akhlak Nabi itu sebagai cerminan kepada diri kita. Kita mengambil contoh di dalam melaksanakan perintah-perintah yang datang daripada Allah. Bagaimana melaksanakan perintah Allah, maka diterangkan, diceritakan, dilaksanakan, bahkan diterjemahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang kelima, beriman dengan nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian setelah disebut tentang beriman dengan 5 perkara asas tadi, Allah Ta'ala menyebut lagi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, sehinggalah ke akhir ayat. Yang keenamnya iaitulah yang dikatakan amal kebaikan, amal kebajikan yang sebenar-benarnya itu setelah seseorang itu beriman dengan 5 perkara yang Allah Ta'ala sebutkan, iaitulah kemudian mereka menyertakan ataupun membuktikan iman itu dengan amal-amal yang saleh. Kita selalu baca dalam surah Al-Asr,
Surah Al-Asr kita biasa baca bila tutup majlis ilmu. Sebab apa kita baca tuan-tuan surah Al-Asr? Kerana surah ini sebagai muhasabah kita, supaya bila kita berada majlis ilmu, kita tutup dengan suratul Asr itu, kita supaya kita muhasabah diri. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Kata ulama, perkataan al-insan, ada alif lam pada al-insan itu, ada alif lam menunjukkan lil istighraq, yakni dia ini memasukkan semua manusia yang pernah wujud, yakni sejak manusia semenjak zaman Nabi Adam, sejak Nabi Adam lah manusia pertama, sehinggalah manusia yang terakhir wujud di dunia ini. Kata Allah, semua manusia ini berada dalam kerugian. Barulah datang ayat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal-amal yang saleh. Jadi beriman itu disebut umum. Jadi dah beriman dengan apa? Antaranya dinyatakan dalam ayat ini. Billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ni beriman dengan 5 perkara asas ini. Dan kemudian orang yang beriman ini untuk membuktikan imannya ialah dilihat daripada amal perbuatannya pula. Sebab amal perbuatan itu adalah dia dikira sebagai menterjemahkan iman, keyakinan yang ada dalam diri seseorang. Maka disebut tentang amal-amal soleh ini, yang pertamanya ialah wa atal mala ala hubbi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. Yang pertamanya dia derma pada siapa? Kepada kaum kerabat. Ya, dia mendermakan harta. Di sini para ulama menyebut i'ta'il mal ini, mendermakan harta ini atau mengeluarkan harta, memberikan harta, iaitulah ada dalam 2 bentuk harta. Sama ada zakat yang difardukan, zakat yang diwajibkan, yang telah ada di sana asnaf. Ada, kita kata kumpulan, ada kumpulan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah, ada asnaf yang boleh terima zakat. Itu maknanya zakat yang difardukan. Yang keduanya adalah sedekah yang sunat. Sedekah yang sunat secara umum, yakni kita ni menderma, menderma secara umum. Baik. Jadi dia mendermakan hartanya kepada siapa? Ala hubbihi, kepada dia mendermakan hartanya dalam keadaan dia menyayangi hartanya. Tuan-tuan, sayang harta ni, kita semua ni kata mustahil lah. Tak ada orang kata saya tak sayang harta saya. Kita sayang harta kita, tuan-tuan. Oh, cukup jaga harta kita. Ya, kita seronok mengumpulkan harta. Alhaakumut takatsur, kata Allah, kamu dilalaikan dengan usaha kamu mengumpul dan membanyakkan harta. Allah Ta'ala berikan. Ya, dalam keadaan dia sayangkan hartanya, kata Allah, dia boleh menderma. Kalau yang zakat, yang fardu tadi, dia bayar zakat. Setelah dia bayar zakat, dia ada lagi kelebihan pada hartanya. Sebab sebut lebih ni, sebab yang Allah Ta'ala galakkan kita ni menderma yang sunat ni adalah daripada harta kita yang lebih daripada keperluan. Ya, bukan menderma sampai kita pun jadi fakir miskin juga, tu tak betul lah. Ya, menderma ni ada lebih daripada keperluan kita. Ya, kepada siapa? Maka disebut yang pertama zawil qurba, kepada kaum kerabat yang memerlukan. Sebab kenapa didahulukan kaum kerabat ini? Kerana mereka adalah orang yang paling berhak
untuk kita ini buat baik kepada mereka, ahli kaum keluarga kita, orang-orang yang mempunyai ikatan, kita kata mempunyai pertalian darah dengan kita, yang mana gembira mereka itu turut kita merasa gembira, susah mereka pun kita turut rasa susah, sedih mereka kita turut rasa sedih. Ya, bahkan ini adalah makna kaum kerabatnya adalah keluarga kita yang terdekat, boleh disebut begitu. Ya, ini makna kita berderma kepada kaum kerabat yang dekat. Kata ulama, sebenarnya tuan-tuan, kegembiraan yang sebenar-benarnya kita ni, bila kita kata kita ni adalah seorang yang gembira, kata ulama, kegembiraan yang sebenarnya ialah apabila kita ini juga boleh menyebarkan ataupun berkongsi kegembiraan itu dengan orang lain. Bila kita ni boleh berkongsi kegembiraan kita dengan orang lain, maka itulah sebenarnya dia kata kegembiraan yang sebenar-benarnya. Dan di dalam Al-Quran sendiri pun, dalam ayat-ayat lain menyebut juga bersedekah ni, yang pertamanya disebut zawil qurba, kepada kaum kerabat yang dekat. Di dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, sadaqatuka 'alal muslimina sadaqah wa 'ala dhi rahimik ithnatani. Kata Nabi, sedekah kamu kepada orang-orang Islam secara umum, kamu akan dapat satu pahala sedekah. Tapi sedekah kamu kepada kaum kerabatmu, maka kamu akan mendapat pahala dua sedekah. Iaitulah yang pertama, pahala kerana sedekah itu, dan keduanya pahala kerana silaturrahim. Kita ini menghubungkan kasih sayang di antara ahli keluarga kita. Tuan-tuan, kalau kita lihatlah, kalau kita buat ahli keluarga ni yang betul-betul dekat lah, contohnya kita ada adik-beradik lah, ni keluarga kita paling dekat lah, mak ayah adik-beradik, kemudian mereka ada anak, jadi anak-anak saudara kita dan seumpamanya. Kerana orang-orang inilah tuan-tuan yang sebenarnya kalau ditakdirkan mereka meninggal dunia, kadang-kadang harta pusaka tinggalan mereka pun dapat diwarisi oleh kita. Contoh, kita ada adik-beradik yang meninggal yang tak ada anak lagi, tak ada isteri, tak ada anak. Bila meninggal, harta tu kepada siapa? Pergi pada mak ayah kita dan juga pergi kepada kita, adik-beradik dia. Ya. Kadang-kadang kita dengar juga luahan masyarakat, masa hidup ni dia buat tak kenal adik-beradik dia, sebab adik-beradik dia tu mungkin miskin lah, orang susah, kerja tak senang. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia ni adalah juga sikit-sikit harta. Bila kawan ni meninggal tuan-tuan, baru pergi cari. Pergi cari tu sebab apa? Sebab dia nakkan hak harta daripada tinggalan saudara dia ni, adik-beradik dia ni. Bila dia tahu saudara adik-beradik dia ni, contohnya tinggalkan isteri dan anak perempuan, ada isteri dan anak perempuan saja. Jadi anak perempuan ni tuan-tuan, dia tak boleh mewarisi semua harta, ada lagi lebih, dan lebih tu ke mana? Pada adik-beradik lelaki dia lah, perempuan dia. Barulah pergi cari, baru mengaku. Saudara mara. Ini berlaku dalam masyarakat kita kadang-kadang. Ya. Tapi Allah Ta'ala beringat pada kita bahawa orang yang benar-benar melakukan amal kebajikan itu setelah dia beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Al-Quran, kepada Nabi-Nabi, ialah dia membelanjakan hartanya, dia mendermakan hartanya, walaupun dia sayang pada hartanya itu, yang pertamanya kepada ahli keluarganya yang terdekat, yang memerlukan bantuan. Sebab kadang-kadang mereka ni perlukan bantuan tak? Hidup susah tu, utamanya macam sekarang lah tuan-tuan, dalam musim PKP ni, bila sambung lagi tak? Bila bersambung lagi ni tuan-tuan, maka akan bertambahlah orang yang diberhentikan kerja.
akan bertambah tu. Ada orang dibayar separuh gaji, tak berhenti lagi separuh gaji. Maknanya kalau berterusan lagi tuan-tuan, hilang lagi separuh. Sebab tak ada kerja dah. Ya. Dulu orang pandang jadi kapten kapal terbang tu hebat tu. Sekarang kapten kapal terbang jual burger tuan-tuan. Pakai baju kapten dia jual. Buat mi goreng ke apa ke tak. Sebab tak ada kerja tuan-tuan. Kapal terbang tak boleh terbang. Ya. Dan macam-macam lagi lah. Maka tuan-tuan, bagi kita ni yang memahami bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, mengingatkan kita yang dikatakan benar-benar seseorang itu benar-benar melaksanakan amal kebaikan, amal kebajikan, ialah orang yang mendermakan hartanya. Yang pertama tadi, mendermakan hartanya dalam keadaan dia sayang kepada hartanya itu kepada kaum kerabatnya yang memerlukan. Jadi tak habis lagi ayat ni tuan-tuan, ada sambungan lagi. Sebab mendermakan harta ini bukan setakat pada kaum kerabat, nanti disebut yang keduanya adalah anak-anak yatim, yang ketiganya adalah orang-orang miskin, fakir miskin, yang keempatnya ibnus sabil, yang kelimanya hamba sahaya. Jadi ini disebut, nanti kita akan terangkanlah tentang sambungan ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung perbincangan kita di dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam bis-shawab. Di musim PKP ni syak kena berhentilah. Nanti dia tarik balik kebenaran, kita juga yang rasa ralat pula ya. Saya tadi nak melintah dekat penjara imigresen tu kan dia tutup PKPD ke, kata kat sini tak. Kok lah sebab kes kes COVID di imigresen yang tinggi ya. Al-Muhajir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دين دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.